A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Sebentar. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu lagi pada hari ini untuk sama-sama kita menyambung pembacaan kitab Qurratul Ain karangan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, yang kitab ini adalah merupakan huraian kepada apa yang telah dihuraikan oleh Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli, iaitu kitab ini. Dan kitab ini adalah huraian kepada matan Al-Waraqat. Maknanya dengan kita membaca kitab Qurratul Ain, kita sebenarnya telah meneliti beberapa kitab, iaitu kitab Qurratul Ain sendiri, kitab Syarhul Jalalil Mahalli sendiri, dan juga kitab Matnul Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan pembacaan kitab ini akan menambahkan kebaikan kepada kita insya-Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memahami perkara-perkara asas di dalam ilmu usulul fiqhi insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan perbahasan dengan lebih panjang, sebelum ini tuan-tuan, saya berusaha untuk meneliti berkenaan dengan contoh yang dibawa oleh Al-Imam Al-Mahalli yang turut diikuti oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki berkenaan dengan contoh Al-Iqrar. Kalau kita ingat, lebih kurang 2 kelas yang sebelumnya kita berada pada tajuk Al-Iqrar, yang Al-Iqrar adalah merupakan sebarang ucapan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan baginda Nabi, atau dilakukan bukan di hadapan Nabi tetapi akhirnya diketahui oleh Nabi. Dalam masa yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan sebarang respon terhadap ucapan atau perbuatan tersebut, sama ada respon bersetuju secara ucapan atau dengan gaya muka, atau respon tidak bersetuju. Main Nabi yang berlaku hanyalah ada perbuatan atau ucapan dilakukan di hadapan Nabi atau dilakukan bukan di hadapan Nabi tetapi akhirnya diketahui oleh Nabi. Dalam masa yang sama, Nabi tidak memberikan sebarang respon sama ada setuju atau tidak setuju. Raut wajah Nabi tidak langsung menunjukkan Nabi redha atau tidak redha dengan perbuatan atau ucapan tersebut. Itu adalah definisi bagi Al-Iqrar. Namun contoh yang dibawa oleh Al-Imam Al-Hattab, begitu juga oleh Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli, bila dilihat di segi kitab-kitab hadis, sebenarnya berlaku respon daripada baginda Nabi SAW terhadap tindakan dan juga ucapan yang dilakukan oleh para sahabat baginda di hadapan baginda. Saya cuba menelitinya sampai ke hari ini saya belum dapat menemui jawapan mengapa Al-Imam Al-Mahalli dan diikuti juga oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki mendatangkan juga contoh tersebut dalam keadaan berdasarkan zahir yang kita faham itu tidak lagi berstatus ikrar, kerana sudah ada respon daripada baginda Nabi terhadap perbuatan atau ucapan seseorang sahabat. Jadi wallahu taala a'la wa alam, saya cuba namun tidak juga menjumpai sampai ke hari ini. Moga-moga satu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita kefahaman untuk kita dapat memahami mengapa Imam Al-Mahalli dan juga Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki mendatangkan contoh yang kalau ikut apa yang kita pelajari daripada para masyayikh kita, contoh itu seakan bercanggah dengan tajuk Al-Iqrar, kerana tidak berlaku Al-Iqrar. Itu sudah ada respon daripada baginda Nabi. Wallahu taala a'la wa alam. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman terhadap perkara tersebut. Jadi antara perkara yang saya tidak memahaminya, dan dalam masa yang sama kita tahu bahawa Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki dan juga Al-Imam Al-Mahalli bukan calang-calang orangnya.
untuk kita kata tindakan mereka salah itu sangat sukar, kerana mereka adalah di kalangan ulama yang begitu teliti. Namun mengapa contoh itu dibawa sedangkan berdasarkan apa yang kita pelajari ia bercanggah dengan definisi al-iqrar? Wallahu taala a'la wa alam. Saya tidak mengetahui mengapa dan apakah hujah dan sebab al-Imam Al-Mahalli mendatangkan contoh tersebut dan diikuti pula oleh al-Imam Al-Hattab Al-Maliki. Wallahu taala a'la wa alam. Katakan satu hari nanti saya jumpa jawapannya, kita akan kongsi, ataupun tuan-tuan sini ada jawapannya boleh berkongsi biiznillah subhanahu wa taala. Baik, seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam pertemuan yang lepas kita telah meneliti berkenaan dengan an-naskhu, iaitu berkenaan dengan satu fenomena di dalam syariat kita, iaitu ada beberapa hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala yang satu ketika dahulu dikuat kuasa, namun akhirnya datang dalil yang lain dan dalil yang kedua telah mengangkat hukum yang asal. Lalu hukum itu sudah tidak lagi dapat dilaksanakan kerana sudah datang hukum yang baru. Itu secara kasarlah berkenaan dengan an-naskhu. Dan alhamdulillah kita dalam pertemuan yang lepas telah meneliti definisi an-naskhu, iaitu an-naskhu secara bahasa bermaksud al-izalah, iaitu penghilangan atau pemusnahan, kita boleh kata begitulah secara bahasanya, al-izalah. Dan dalam masa yang sama ada juga dikatakan juga bahawa an-naskhu secara bahasa bermaksud perpindahan. Dan kita telah meneliti perbahasan ini, dan sekarang insya-Allah kita akan masuk kepada ucapan yang didatangkan oleh al-Imam Al-Hattab Al-Maliki di dalam menjelaskan kepada kita bahawa apa yang telah dilakukan atau dinyatakan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini tak kala beliau menyebut lamatan beliau, wa amman naskhu fa ma'nahu al-izalah yuqal nasakhati syamsu zil idza azalathu wa rafa'athu, wa qila ma'nahu an-naqlu min qawlihim nasakhtu ma fi hadzal kitab ay idza naqaltuhu. Jadi apabila kita meneliti ucapan al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Haramain mendatangkan dua definisi secara bahasa bagi an-naskhu. Yang pertama al-izalah, iaitu pemusnahan atau pemusnahan lah kita boleh kata, atau menghilangkan. Dan yang kedua adalah dikatakan maknanya adalah an-naqlu, iaitu perpindahan. Lalu sekarang Imam Al-Hattab akan menjelaskan kepada kita bahawa sebenarnya Imam Al-Haramain bukan ingin menyatakan para ulama bahasa berbeza pendapat terhadap apakah sebenarnya an-naskhu. Bukan maksud Imam Al-Hattab nak bagi tahu kepada kita, bukan sebenarnya Imam Al-Haramain nak bagi tahu bahawa ulama bahasa berbeza pendapat dari sudut definisi an-naskhu secara bahasa. Bahkan sebenarnya semua para ulama bahasa telah bersepakat ataupun bersetuju bahawa an-naskhu kadang-kadang digunakan dengan erti al-izalah, iaitu penghapusan. Kadang-kadang an-naskhu juga digunakan dengan erti an-naqlu, iaitu perpindahan. Jadi ucapan waqila pada ucapan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, waqila ma'nahu an-naqlu, dikatakan bahawa makna bagi an-naskhu secara bahasa adalah perpindahan. Secara kasar kita faham, macam ada khilaf lah di kalangan ulama bahasa. Tetapi Imam Al-Hattab sekarang akan menjelaskan bahawa tidak ada perbezaan di sisi ulama bahasa, bahawa an-naskhu kadang-kadang digunakan pada erti al-izalah dan kadang-kadang digunakan juga pada erti an-naqlu. Bukan ada perbezaan pandangan, bahkan semua ulama setuju. Ulama bahasa menerima bahawa an-naskhu boleh bererti an-naqlu dan boleh bererti al-izalah. Kita akan baca teksnya pada sekarang ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala Sayyiduna al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala,
wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurratil 'aini lahu wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Wa laysa hadza bi ikhtilafi qawlin wa innama huwa bayanun lima yutlaqu alaihi an-naskhu fil lughah. Mungkin saya boleh kongsikan tuan-tuan yang dirahmati Allah, teks yang akan kita baca pada hari ini. Mungkin bukan semua ada kitab, dan bagi yang ingin mendapatkan kitab boleh terus dapatkan di kedai buku Ruwaq Jawi. Okey. Saya cuba kongsikan sekejap sebentar tuan-tuan. Saya cuba kongsikan teksnya untuk tatapan kita. Sebentar saya nak kongsi sekejap. Cuma saya tahu handset saya kenapa kadang-kadang kalau tuan-tuan komen kadang-kadang tak naik. Cuba ada seorang boleh tu tak rajin tolong komen. Tolong komen suara jelas ke tak jelas ke, saya nak tengok sama ada komen tu keluar tak di bahagian apa namanya ni. Kalau siapa yang rajin untuk saya tengok komen tu, saya boleh baca ke tak boleh baca. Sebab sebelum ni ada sekali tu tidak dapat dibaca. Rupanya ada komen tapi tidak dapat dibaca. Okey, sebentar sambil-sambil. Sebentar. Okey. Saya nak cuba kongsikan sebentar. Ada siapa yang rajin tolong komen? Saya nak tengok naik tak komen tu di bahagian handset saya. Sebab pada saya sekarang ni naik siapa yang menyaksikan, tetapi kalau komen sebelum ni tak naik. Tapi kalau tuan-tuan dah komen tapi saya kata macam tak komen lagi, maknanya memang ada masalah pada handset saya lah. Saya tak tahu, dia tak terzahir yang di komen tu. Dia hanya nampak apa namanya siapa yang melihat je. Okey, saya tak apalah. Saya kongsikan dulu teksnya. Okey. Sebentar tuan-tuan. Okay. Sebentar. Okey. Okey, alhamdulillah. Oh, boleh baca komen jelas. Okey, alhamdulillah. Lepas sebelum ni kalau orang komen tak naik Okey, kalau macam tu selesailah. Saya takut kalau andai kata ada soalan atau ada pembetulan daripada tuan-tuan semua yang mendengar, dan masa sama saya tidak dapat meneliti komen tersebut Okey, alhamdulillah. Okay, saya nak data. Oh, lain tak berapa cantik Okey, saya cuba. Okey. Saya cuba datangkan teksnya. Okey. Ya Rabb. Ya bersurah ya bersurah. Tak boleh. Masalah internet pula ke? Ya Rabb sahil. Ya Rabbi sahil. Okey, alhamdulillah. Okey, saya datangkan bahagian untuk tuan-tuan, untuk tetapan tuan-tuan Okey, alhamdulillah. Rasanya dah sampai.
Okey. Kita akan baca petikan ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Kalau kita dah habis, saya akan copy sekali lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kata Sayyidina Al-Imam Al-Hatta Al-Maliki, "Wa laysa hadha bi ikhtilafi qawlin, wa innama huwa bayanun lima yutlaqu alayhi an-nasxu fil lughah." Fa dzakara annahu yutlaqu ala ma'nayayn, 'ala al-izalah wa 'ala an-naql. Kata Sayyidina Imam Al-Hattab, ini bukanlah disebabkan ada perbezaan ucapan, ada perbezaan pandangan. Sebab cara Imam Al-Haramain menyatakan dalam matan, seakan-akan ulama bahasa berbeza pendapat dari sudut erti an-naskhu. Ada seakan-akan yang kita akan faham bahawa ada yang kata an-naskhu adalah al-izalah, ada yang kata bukan izalah, sebaliknya an-naskhu adalah an-naqlu. Jadi seakan-akan begitu. Lalu kata Imam Al-Hattab, sebenarnya ini bukanlah disebabkan ataupun ini bukanlah percanggahan pandangan. Ulama bahasa semua sepakat bahawa an-naskhu bererti al-izalah dan juga bererti an-naqlu. Kata beliau, wa innama huwa bayanu lima yutlaqu alaihi an-naskhu fil lughah. Sebaliknya, apa yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam matan beliau adalah penerangan terhadap apa yang diertikan bagi kalimah an-naskhu secara bahasa. Maksudnya kalimah an-naskhu secara bahasa, apa ertinya? Lalu ada dua erti dan kedua-duanya itu memang erti bagi an-naskhu. Bukan maksudnya dalam isu an-naskhu ada dua pendapat ulama bahasa. Ada yang kata an-naskhu bererti al-izalah bukan an-naqlu, ada yang kata bukan. Sebaliknya an-naskhu adalah an-naqlu dan bukannya al-izalah. Lalu kata beliau, fazakara Imamul Haramain Al-Juwaini, Imamul Haramain dalam matannya telah menyebut bahawa sesungguhnya an-naskhu annahu ay an-naskha yutlaqu ala ma'nayain. Jadi Imam Al-Haramain menyebut bahawa an-naskhu diertikan kepada dua erti. Digunakan berdasarkan dua erti. Erti yang pertama alal izalah wa alal naqli. Erti yang pertama adalah izalah, erti yang kedua adalah an-naql. Jadi al-izalah dan juga an-naqlu merupakan dua erti bagi kalimah an-naskhu di sisi para ulama bahasa. Okey, kemudian kata beliau lagi, kata Imam Al-Hattab lagi, wa dzakara ba'duhum annahu yutlaqu ala ma'nan thalithin wa huwa at-taghyir. Ada juga di kalangan mereka, iaitu di kalangan, ada juga di sebahagian mereka. Sebahagian mereka ni siapa dia? Sebahagian ulama bahasa. Jadi zakara ba'duhum ay zakara ba'du al-lughawiyyin. Sebahagian para ulama bahasa menyebut bahawa annahu ay anna an-naskha, dalam kita baca kitab Arab ni kita kena perhatikan dhamir tu kembali kepada siapa? Anna an-naskha ay annahu anna an-naskha yutlaqu ala ma'nan salisin. Maknanya sebahagian para ulama bahasa menyebut bahawa an-naskhu juga telah digunakan untuk makna yang ketiga. Maksudnya bukan tiga makna. Kalau makna pertama, makna kedua memang ulama bahasa sepakat. Makna yang ketiga pula tidak berlaku kesepakatan. Makna yang ketiga ni apa dia? Wa huwa at-taghyir. Maksud dia ada para ulama bahasa berpendapat an-naskhu selain digunakan untuk makna al-izalah, selain digunakan untuk makna an-naqlu, an-naskhu juga digunakan untuk makna at-taghyir, iaitu perubahan. At-taghyir iaitu perubahan. Lalu apa buktinya bahawa an-naskhu secara bahasa juga digunakan untuk bererti perubahan? Kama fi qawlihim, sebagaimana yang ada di dalam ucapan mereka, iaitu ucapan orang-orang Arab, nasakhatir rihu atharad diyar. Nasakhatir rihu atharad diyar. Ini petikan dalam bahasa Arab dan petikan ini bagus, tidak ada masalah, dan digunakan dalam petikan ini kalimah nasakha. Cuma an-naskhu di sini dalam petikan nasakhatir rihu atharad diyar, an-naskhu ketika ini tidak bermaksud al-izalah, tidak bermaksud an-naqlu, perpindahan. Sebaliknya an-naskhu di sini bererti perubahan. Ada perubahan. Dia tidak memindahkan, dia tidak menghilangkan.
Apa maksud nasakhatir rihu athar diyar? Angin telah mengubah. Angin telah mengubah kesan-kesan rumah-rumah yang ada. Baik, kita boleh bayangkan satu ketika dahulu ada satu kawasan perumahan contohnya. Kemudian datang angin ribut, angin puting beliung. Lalu angin itu telah meranapkan rumah-rumah itu. Lalu angin itu telah mengubah struktur dan juga rupa bentuk rumah yang masih ada selepas angin itu menghilang. Maksudnya mungkin rumah tu hilang pintu, mungkin ada atap yang tercabut. Jadi maknanya angin telah mengubah rumah-rumah yang ada. Nasakhatir rihu atharad diyar. Angin telah mengubah kesan-kesan yang ada pada rumah-rumah. Jadi kata Imam Al-Hattab, nasakhat di sini ai ghayyaratha. Maksud nasakhati ar-rihu atharad diyar adalah ghayyarat ar-rihu atharad diyar. Ghayyaratha. Maksud dia ar-rihu ghayyarat atharad diyar. Jadi fa'il kepada ghayyarat adalah ar-rih, manakala maf'ulun bih yang berbentuk dhamir itu ghayyaratha, maf'ulun bih itu adalah kembali kepada atharad diyar, kesan-kesan yang ada pada rumah-rumah. Jadi ini adalah pendalilan yang didatangkan oleh sebahagian ulama bahasa yang menunjukkan bahawa al-naskhu selain digunakan untuk bererti al-izalah, menghilangkan terus, merosakkan terus, menghapuskan terus, selain daripada bererti an-naqlu iaitu perpindahan, an-naskhu juga digunakan untuk perubahan, sesuatu yang mengubah rupa sesuatu benda yang lain. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الْإِزَالَةِ فَإِنَّهَا أَعَمُّ. Namun, bagi para ulama bahasa yang tak bersetuju dengan pandangan sebahagian mereka yang mengatakan bahawa an-naskhu juga digunakan untuk memberi erti at-taghyir, iaitu perubahan, mereka mengatakan contoh yang didatangkan dalam ucapan nasakhatir rihu atharad diyar, sebenarnya nasakhat di sini bererti azalat, menghilangkan. Cuma bila menghilangkan ni sama ada hilangkan terus langsung tak wujud atau menghilangkan sebahagian. Contoh macam disebut nasakhatir rihu atharad diyar. Angin telah menghilangkan kesan-kesan yang ada pada rumah-rumah. Sama ada angin tu hilangkan terus satu rumah langsung dah tak ada rumah, atau angin itu menghilangkan sebahagian bentuk-bentuk yang ada pada rumah. Elok rumah ada tingkap, udahnya tingkap pun dah rosak. Elok rumah ada pintu, pintu pun dah tercabut. Contoh. Sedangkan rumah masih ada. Jadi kalimah izalah, maknanya penghapusan. Izalah ini adalah lebih a'am. Kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, kalimah al-izalah adalah lebih bersifat umum. Kerana izalah juga memberi erti mengubah. Izalah juga bererti istiqsal, hilangkan terus. Jadi izalah ni dia boleh digunakan untuk sesuatu benda yang dah hilang sama sekali, tak wujud langsung walau sedikit. Atau izalah juga boleh digunakan untuk apabila sebahagian benda itu masih kekal tapi yang lain dah hilang. Contoh rumah dah hilang atap. Rumah masih ada tapi atap dah hilang. Maka dia juga ataupun situasi ini juga dipanggil al-izalah. Jadi dalam ucapan nasakhatir rihu atharad diyar, nasakhat di sini berdasarkan pandangan sebahagian ulama, nasakhat di sini bermaksud azalatir rihu atharad diyar. Jadi angin telah menghilangkan kesan-kesan yang ada pada rumah-rumah. Jadi bagi sebahagian para ulama, mereka tidak bersetuju dengan pandangan sebahagian mereka yang menyatakan bahawa an-naskhu ada tiga erti. Pertama al-izalah, yang kedua an-naqlu, yang ketiga adalah at-taghyir. Sebaliknya pandangan ulama-ulama yang lain dalam ilmu bahasa mengatakan sebenarnya an-naskhu hanya ada dua makna sahaja dari sudut bahasa. Makna yang pertama adalah al-izalah, makna yang kedua adalah an-naqlu. Wadh-dhahiru annahu yarji'u ila al-ma'na al-awwal. Wadh-dhahir annahu ay anna an-naskha
yarji'u ila al-ma'na al-awwal wa huwa al-izalah. Secara zahir bahawa sesungguhnya an-naskhu dalam ucapan nasakhatir rihu athar diyar itu kembali kepada makna yang pertama yang telah disebutkan oleh Imamul Haramain. Apa dia? Al-izalah. Sesungguhnya izalah lebih bersifat umum, lebih umum. Kerana semua perubahan adalah penghapusan, tetapi bukan semua penghapusan adalah perubahan. Bukan semua penghapusan adalah perubahan, sebab penghapusan kadang-kadang menghapuskan terus satu benda sampai benda itu tak wujud langsung. Bukan sekadar berubah, hilang terus, tak berubah dah, bukan tak berubah. Bahkan hilang terus. Kadang-kadang al-izalah bermaksud hanya mengubah. Jadi di sinilah kita fahamlah bila Imam Al-Hattab tak pula memberikan komentar, seakan-akan beliau bersetuju dengan pandangan Imamul Haramain Al-Juwani yang mengatakan bahawa an-naskhu memiliki dua makna dari sudut bahasa. Yang pertama adalah al-izalah dan yang kedua adalah an-naqlu. Setelah kita mengetahui bahawa an-naskhu secara bahasa boleh diertikan dan digunakan oleh orang Arab sama ada untuk makna al-izalah atau untuk makna an-naqlu, maka sekarang timbul satu perbahasan. Adakah ini bererti bahawa kedua-dua makna itu adalah hakikah bagi kalimah an-naskhu? Okey, tadi dari sudut penggunaan, orang Arab memang menggunakan an-naskhu dengan erti al-izalah. Orang Arab juga menggunakan an-naskhu untuk bererti an-naqlu. Cuma secara hakikahnya, adakah al-naskhu secara hakikatnya adalah untuk bererti al-izalah dan majaz bagi an-naqlu, atau an-naskhu adalah hakikah bagi an-naqlu dan majaz bagi al-izalah, atau an-naskhu adalah hakikat pada al-izalah dan juga an-naqlu secara bersama, lalu jadilah mushtarak. Tadi kita bincang dari sudut penggunaan. Memang orang Arab menggunakan kalimah an-naskhu untuk memberi makna al-izalah. Memang orang Arab menggunakan kalimah an-naskhu dengan erti an-naqlu. Namun bila kita menjumpai dalam suatu ucapan kalimah an-naskhu, apakah makna hakikah bagi an-naskhu? Sebab orang Arab, bukan takat bahasa Arab lah, bahasa Melayu kita pun kadang-kadang ada, iaitu satu kalimah ada banyak makna. Tetapi dalam banyak-banyak makna ada makna asal, makna yang memang itulah hakikah bagi kalimah tersebut. Dalam masa yang sama, makna-makna yang lain adalah apabila kalimah itu digunakan untuk makna tersebut, maka kalimah itu menjadi majaz. Contoh macam kalimah yad. Yad dalam bahasa Arab banyak makna, tapi makna yang akan mula-mula singgah dalam otak kita adalah tangan. Maka al-yad secara hakikah bermaksud tangan. Tetapi yad juga ada macam-macam makna. Maka dia ada kaitan sikit. Hakikah dan juga majaz ni dia termasuk dalam kategori al-zahir dan juga al-mu'awwal. Jadi ada satu kalimah ada banyak makna. Cuma apa makna yang hakikah bagi kalimah tersebut, maka ketika itulah berlaku perbahasan kita sekarang, iaitu merujuk kepada kalimah an-naskhu. Adakah an-naskhu hakikah pada izalah, majaz pada an-naqlu, atau sebaliknya, atau sebenarnya an-naskhu adalah hakikah bagi al-izalah dan juga an-naqlu secara bersama, lalu ketika itu dia akan menjadi mushtarak, berkongsi dari sudut hakikah. Kita lihat apa kata Imam Al-Hattab Al-Maliki. Waqtalafa, mungkin lebih tepat kita tak baca waqtalafa, kita baca waqtulifa, sebab tidak didatangkan fa'il di sini. Melainkan kalau kita takdirlah ay waqtalafal ulama, tapi sepatutnya kena baca waqtalafu. Jadi kita baca waqtulifa. Waqtulifa fi isti'malihi fil ma'nayain allazaini zakarahuma al-musannif. Telah berlaku perselisihan pendapat pada penggunaannya. Nya tu balik siapa? Isti'malihi ay isti'malin naskhi. Berlaku perselisihan pendapat pada penggunaan an-naskhu untuk kedua-dua makna yang telah
disebutkan oleh pengarang. Siapa pengarang yang dimaksudkan di sini? Imamul Haramain Al-Juwaini, pengarang Matnul Waraqat. Jadi Imam Haramain sebut an-naskhu ada dua makna. Makna yang pertama adalah al-izalah, makna yang kedua adalah an-naqlu. Maka ketika ini berlaku khilaf di kalangan para ulama bahasa, apakah hakikah bagi an-naskhu? Faqila, okey, kita lihat pendapat yang pertama. Faqila innahu haqiqatun fihima fayakunu mushtarakan bainahuma. Dikatakan, pandangan pertama mengatakan bahawa sesungguhnya ia, iaitu an-naskhu, merupakan hakikah pada kedua-duanya sekali. Iaitu an-naskhu adalah hakikah pada al-izalah dan juga pada an-naskhu pada an-naqlu secara bersama. Lalu kalau kita pegang pendapat pertama ni, fayakunu mushtarakan, ay fayakunu an-naskhu mushtarakan bainahuma. Maka ketika itu an-naskhu akan menjadi mushtarak, iaitu berkongsi, akan berkongsi di antara kedua-dua makna tersebut. Mushtarakan bainahuma ay mushtarakan baina al-izalati wan naql. Jadi kita pernah bicara sebelum ni tentang isu mushtarak sikit-sikit. Apabila contoh macam dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang telah dijatuhkan talak, yang telah dicerai oleh suaminya, mereka hendaklah menunggu, iaitu beriddah dalam tempoh 3 qur'. Kalimah al-qur'u dalam bahasa Arab ada kadang-kadang digunakan pada erti al-haid. Kadang-kadang digunakan untuk erti suci daripada haid. Setelah dikaji, para ulama kita mendapati bahawa orang Arab tidak meletakkan bahawa al-qur'u hakikah pada salah satu. Sebaliknya, al-qur'u adalah hakikah bagi kedua-duanya sekali. Maka berlaku perkongsian. Satu lafaz berkongsi, dua makna berkongsi pada satu lafaz. Maka apabila suatu kalimah sudah dianggap ada unsur perkongsian, iaitu sudah menjadi mushtarak, maka seseorang mujtahid kalau nak mengambil hukum daripada mana-mana firman Allah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki unsur mushtarak, mereka hendaklah meneliti dalil yang lain. Tidak boleh mereka terus mengambil hukum daripada lafaz mushtarak, kerana kehendak yang diinginkan oleh Allah ketika itu tidak dapat difahami dengan jelas. Sudah berlaku samar-samar, sudah berlaku ibham. Kalimah itu sudah menjadi mubham. Kalimah mushtarak sudah jadi mubham, tak dapat dikenal pasti. Adakah bila Allah kata wanita yang dijatuhkan talak hendaklah menunggu dalam tempoh 3 qur', maksudnya 3 kali haid atau 3 kali suci? Maka tidak boleh seorang mujtahid mengambil hukum daripada ayat ini sahaja. Sebaliknya kena tengok dalil-dalil yang lain untuk mereka mengenal pasti mana satu yang Allah inginkan daripada kalimah al-qur'. Adakah al-qur'u dalam ayat ini bermaksud 3 kali suci daripada haid atau 3 kali kedatangan haid? Jadi maksud dia, kalau kita balik kepada isu kita iaitu kalimah an-naskhu, kalau bagi para ulama yang berpegang bahawa an-naskhu adalah hakikah pada al-izalah dan juga pada an-naqlu secara bersama, maka ketika itu kalau mereka menemui satu ucapan yang ada padanya kalimah an-naskhu dan mereka tidak dapat menjumpai sebarang petunjuk yang menunjukkan kepada mereka mana satu makna yang diinginkan oleh yang berkata, adakah an-naskhu dalam ucapan itu bererti an-naqlu ataupun bererti al-izalah. Kalau yang mendengar tidak menjumpai sebarang petunjuk, dia kena lihat ucapan yang lain. Kalau seorang faqih pula, dia tidak boleh maknanya terus mengambil hukum daripada kalimah tersebut, kerana kalimah itu sudah berstatus mubham, samar-samar. Okey, itu pendapat yang pertama yang mengatakan bahawa al-haqiqah adalah berkongsi secara hakikahnya. An-naskhu berkongsi dari sudut hakikahnya pada erti al-izalah dan juga an-naqlu.
Wa qila innahu haqiqatun fil izalah majazun fil naqli. Pandangan yang kedua pula mengatakan sesungguhnya an-naskhu secara bahasa adalah hakikah pada al-izalah. Maksudnya kalau kita jumpa kalimah an-naqlu, hendaklah kita faham bahawa an-naqlu di sini bermaksud izalah, bukan maksud pindah. Sebaliknya maksud al-izalah. Melainkan kalau ada bukti yang menunjukkan bahawa an-naqlu di sini bererti an-naskhu di sini bererti an-naqlu, kalau ada petunjuk lain, barulah ketika itu kita akan mengatakan bahawa an-naskhu dalam ayat ini contohnya bererti an-naqlu. Sebab apa? Kerana ada petunjuk. Katakan tak ada petunjuk, maka bila tak ada petunjuk, tidak boleh kita pergi kepada majaz dan meninggalkan al-haqiqah. Dan bagi mereka, al-haqiqah bagi an-naskhu adalah al-izalah. Wa zakara ba'duhum qawlan thalitha. Sebahagian para ulama bahasa, maksudnya sebagian ulama bahasa telah menyebut ucapan yang ketiga, maksudnya pandangan yang ketiga. Sebagian para ulama menyebut ada ucapan yang ketiga, ada pandangan yang ketiga dalam menentukan apakah dia al-haqiqah bagi an-naskhu. Apa dia? Innahu ay innan naskha haqiqatun fin naqli majazun fil izalah wa huwa ba'id. Sebahagian para ulama menyatakan pandangan yang ketiga. Apa dia? Sesungguhnya an-naskhu adalah hakikah bagi an-naql. Hakikah bagi an-naql. Maksudnya bila jumpa kalimah al-hakikah, sebenarnya makna yang diinginkan adalah an-naqlu. Tapi kalau ada petunjuk yang menunjukkan bahawa bukan maksudnya an-naqlu, barulah ketika itu kita akan berpegang bahawa an-naskhu di sini bererti al-izalah. Lepas tu disebut di sini innahu haqiqatun bin naqli majazun bil izalah. Sesungguhnya an-naskhu adalah hakikah pada an-naql, iaitu perpindahan, dan ia adalah majaz. Menggunakan kalimah an-naskhu untuk bererti al-izalah, itu adalah majaz. Maknanya kalimah an-naqlu dengan erti al-izalah, kalimah an-naskhu dengan erti al-izalah itu adalah majaz. Cuma kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, dan ini adalah jauh. Pandangan yang ketiga ini pandangan yang tertolak. Sebab kalau kita tengok pun bila digunakan kalimah an-naskhu, sebenarnya yang banyak disebut adalah an-naskhu bermaksud al-izalah, bukan bermaksud an-naqlu. Jadi apabila an-naqlu jarang digunakan, tak akan layaklah kalimah yang tidak digunakan secara kebiasaannya untuk satu makna, tiba-tiba diangkat bahawa makna itu adalah makna asasi, makna asal, makna hakikah bagi kalimah tersebut. Lepas tu disebut wahuwa ba'id. Pandangan yang ketiga ini adalah jauh. Maknanya ada dua sahaja pandangan yang kuat, iaitu yang mengatakan an-naskhu secara bahasa adalah hakikah pada kedua-duanya sekali, atau pandangan yang kedua mengatakan an-naskhu pada hakikah adalah untuk al-izalah. Dan apabila digunakan kalimah an-naskhu untuk erti an-naqlu, ketika itu lafaz an-naskhu sudah menjadi majaz. Okey, alhamdulillah selesai kita meneliti berkenaan dengan apa namanya hakikah bagi kalimah an-naskhu. Okey, sebentar tuan-tuan, saya nak ambil charger kejap. Saya kira saya datang semula. Okay. Hampir setahun juga kita buat kelas secara maya ni. Dulu peringkat awal saya tak boleh nak cakap seorang-seorang. Tak boleh semacam macam jadi orang gila cakap seorang-seorang.
Tapi dah lama-lama okeylah. Alhamdulillah. Walaupun kita tak dapat nak bersua, sebab belajar ni yang paling sedap, yang paling memberi kesan adalah bila berhadapan. Sebab kita boleh tengok respon orang, kita boleh tengok sama, kita boleh tanya orang tu faham atau tidak. Tapi dengan live seperti ini, dia ada sedikit kekangan, tapi tidak mengapa. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Tak dapat semua, jangan ditinggalkan semua. Okey, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan ada soalan, jangan malu-malu untuk tanya. Kalau ada soalan, jangan malu-malu untuk tanya. Okey, kita terus kepada perbahasan yang seterusnya. Kalau perbahasan yang lepas dan perbahasan pada awal kelas tadi adalah membicarakan berkenaan an-naskhu secara bahasa. Dari sudut bahasa Arab. Sebab orang Arab sebelum kedatangan Islam pun sudah menggunakan kalimah an-naskhu. Tetapi dengan erti al-izalah ataupun an-naql. Sekarang kita akan meneliti apa pula erti an-naskhu di sudut syariat. Allah Ta'ala sebut, Bismillahirrahmanirrahim, Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Allah juga menggunakan kalimah an-naskhu. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Mana-mana ayat yang kami sudah nasahkan, kami akan datangkan ayat yang sepertinya atau lebih baik daripadanya. Iaitu dari sudut hukum lah. Sebab tak ada istilah ayat Quran ni dengan ayat Quran ni, ayat ni kurang baik, ayat ni baik. Semuanya baik. Tetapi dari sudut hukum, melihat kepada kita kadang-kadang hukum awal agak susah, hukum sekarang agak senang. Jadi dalam ayat ini digunakan kalimah an-naskhu, tetapi bukan bermaksud al-izalah dan juga bukan bermaksud an-naqlu, sebab ia bererti an-naskhu secara syariat. Jadi kita akan melihat sekarang definisi an-naskhu dari sudut istilah para ulama kita dan juga dari sudut syariat pula. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok matannya, matan berbunyi wa hadduhu al-khitabu dallu ala raf'il hukmi thabiti bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana thabitan ma'a tarakhihi anhu. Itu asal ucapan Imamul Haramain Al-Juwaini. Yang kalau kita tengok ucapan ini daripada wahadduhu sampai kepada anhu itu Imam Allahumma salli ala Rasulillah, Imam Al-Mahalli tidak mendatangkan komentar yang banyak. Tapi kali ini kita akan melihat beberapa tambahan dan juga huraian daripada Imam Al-Hattab Al-Maliki. Kalau ikut semata-mata matan, artinya definisi wahadduhu ay definisi bagi an-naskhu. Hadduhu maksud dia haddun naskhi, wa haddun naskhi al-khitabu dallu ala raf'il hukmi thabiti bil khitabil mutaqaddim. Satu khitab, iaitu satu firman Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sabda An-Nabi yang menunjukkan tentang pengangkatan hukum. Maknanya ada satu hukum sudah diangkat. Diangkat ni maksud dia sudah tidak lagi boleh diamalkan. Ada satu hukum dulu diamalkan tetapi sudah diangkat. Siapa yang angkat? Ucapan yang baru, ucapan yang baru, firman Allah yang baru ataupun sabda Nabi yang baru. Al-khitabu dallu ala raf'il hukmi thabiti bil khitabil mutaqaddim. Maknanya ada dalil yang kedua yang telah menunjukkan bahawa hukum yang telah sabit, maksudnya hukum yang telah ada, disebabkan dulunya ada khitab yang lama, hukum itu sudah diangkat oleh dalil yang kedua. Itu yang dimaksudkan dengan an-naskhu. Iaitu apabila satu dalil telah mengangkat satu hukum yang sudah menamatkan ataupun sudah tidak lagi membenarkan hukum, sesuatu hukum itu diamalkan, yang hukum itu dulunya diambil, diperolehi daripada dalil yang telah lepas. Maksudnya dia ada dalil yang pertama, dalil yang kedua. Dalil yang mula-mula, dalil yang kemudian. Mula-mula kemudian tu pada kita, pada sudut kita. Sebab tadi istilah ayat Allah Ta'ala atau firman Allah ni ada yang dulu, ada yang kemudian. Pada zat Allah tu tidak berlaku dahulu dan kemudian. Sebab bila ada dahulu dan kemudian pada sifat Allah Ta'ala, maka dia akan memberi erti berlaku
al-hudus bagi Allah Ta'ala, ada berlaku perubahan bagi Allah dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi pada sudut kita, kita tahu lah, okey, contoh orang tanya, apakah ayat yang mula-mula turun kepada Nabi SAW? Ayat yang mula-mula turun kepada baginda Nabi adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan bermaksud Allah Ta'ala sebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq dahulu, tak lama lepas tu Allah pun sebut Ya ayyuhal muzammil. Bukan begitu. Pada Allah tidak ada istilah ada ayat yang terdahulu, ada ayat yang terkemudian. Semuanya adalah qadim. Semua kalam Allah adalah qadim. Tetapi yang diberitahu kepada baginda Nabi, yang diturunkan kepada baginda Nabi, yang diberitahu oleh Sayyidina Jibril kepada baginda Nabi, yang mula-mula diberitahu oleh Sayyidina Jibril kepada Nabi adalah Iqra'. Kemudian yang kedua yang diberitahu oleh Sayyidina Jibril kepada baginda Nabi adalah surah Al-Muddathir. Begitulah seterusnya. Jadi yang dibincangkan definisi an-naskhu ini iaitu yang kita kata dalil yang mula-mula, dalil yang lama, dalil yang baharu. Lama dan baharu pada sudut penurunan dalil itu kepada baginda Nabi, bukan dari sudut ada ke firman Allah yang dahulu dan firman Allah yang kemudian. Tidak ada, sebab dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu qadim dan segala sifat Allah juga adalah qadim. Tak ada istilah sifat Allah ni dulu tak ada, akhirnya baru ada. Itu dia dah jadi hadis, maka ia tidak berlaku pada Allah kerana Allah adalah qadim dan sifat-sifat Allah juga adalah qadim. Okey, jadi tahulah kita padanya dalil yang dahulu, dalil yang kemudian itu dari sudut penurunan dalil itu, pemberitahuan dalil tersebut kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Haramain lagi, kita masih melihat kepada matan saja dulu, kita tak baca lagi kitab, tak baca lagi huraian Imam Al-Hattab. Ala wajhin laulahu lakana sabita, iaitu dari sudut rupa bentuknya ataupun gambarannya adalah kalaulah tidak kerana ia, maksudnya tidak kerana dalil yang kedua yang turun kepada baginda Nabi, kalau tak kerana dalil yang baru itu, nescaya hukum itu akan tetap sabit, tetap diamalkan kerana ia telah diambil, diistimbat daripada dalil yang lama. Tetapi disebabkan sudah datang dalil yang kedua, maka dalil yang kedua telah menasahkan, sudah mengangkat, sudah memberhentikan atau tidak membenarkan kita untuk mengamalkan lagi hukum yang telah sabit daripada dalil yang mula-mula. Ma'a tarakhihi anhu. Dalam masa yang sama berlaku jarak waktu di antara dalil yang pertama dengan dalil yang kedua. Maksudnya kalau serentak dalil pertama dengan kedua tu dalam satu penurunan, maka tidak dianggap sebagai an-naskhu, sebenarnya dipanggil sebagai at-takhsis. Dan kita dah bincang panjang betul dalam tajuk at-takhsis sebelum ini. Okey, itu secara kasar berkenaan dengan terjemahan bagi matan. Sekarang kita akan lihat apa yang diingin dihuraikan oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala syarihan li matnil waraqat wa hadduhu ay ma'nahu al-istilahiyyu syar'iyyu. Hadduhu, dan definisinya, maknanya. Lalu kata Imam Al-Hattab, iaitu ai ni selalu masyarakat kita sebut ai tafsiriyah. Huraiannya adalah, penafsirannya adalah maknanya, iaitu makna bagi an-naskhu. Dhamir pada ma'nahu itu kembali kepada an-naskhu. Makna bagi an-naskhu secara istilah, dari sudut istilah para ulama asy-syar'iyyu, dan juga yang digunakan oleh syariat. Sebab contohnya Allah Ta'ala firman tadi, ma nansakh min ayah. Kalimah nansakh itu merujuk kepada definisi an-naskhu di sisi syariat, yang juga merupakan definisi an-naskhu di sisi para ulama. Apa definisi an-naskhu di sisi para ulama? Ia adalah, iaitu an-naskhu adalah al-khitab. An-naskhu adalah dalil. Al-khitab ni kita boleh kata sebagai, asal khitab ni maknanya kalam. Asal pada al-khitab ni merujuk kepada kalam. Jadi khitabullah maksudnya kalamullah. Jadi al-khitab kita boleh terjemahkan secara kasar atau secara mudah dengan al-kalam. Walaupun begitu, kalau kita bincang panjang, al-khitab bukannya al-kalam, tetapi
taujihul kalam. Itu dalam perbahasan yang lebih dalam dia akan bincangkan. Tapi untuk setakat ni kita ambil dulu al-khitab adalah al-kalam. Al-khitabud dalu, al-kalamu ad-dal. Maksudnya al-kalam al-ilahi ataupun al-kalamun nabawi ad-dalu ala raf'il hukmi. Yang mana dalil tersebut, iaitu firman Allah ataupun sabdaan Nabi tersebut menunjukkan kepada pengangkatan hukum. Maknanya ada hukum yang diangkat. Maksudnya hukum itu sudah diangkat dan sudah tidak lagi boleh kita selaku mukallaf untuk beramal dengan hukum tersebut. Kerana apa? Kerana sudah ada dalil, sudah ada firman Allah yang baru, sudah ada sabdaan Nabi yang baru yang akhirnya telah mengambil hukum itu dan tidak lagi membenarkan kita melaksanakan hukum tersebut. Yang mana hukum itu pula telah sabit. Raf'il hukmi thabiti. Al-thabiti itu adalah sifat kepada al-hukm. Maksudnya, wahadzal hukmu thabitun. Ay thabata hadzal hukmu bil khitabil mutaqaddim. Hukum yang dihilangkan itu, yang diangkat itu, dia satu ketika dahulu telah sabit, telah absah, telah datang, telah diambil daripada al-khitabil mutaqaddim. Dia itu sabit disebabkan adanya al-khitab yang terdahulu. Jadi sekarang dia ada tiga lah. Pertama hukum yang dihilangkan, hukum yang diangkat. Kedua, dalil yang menunjukkan bahawa hukum itu satu ketika dahulu diamalkan. Yang ketiga, dalil yang lain yang telah mengangkat hukum tersebut. Jadi ada tiga. Dalil lama, hukum yang diambil daripada dalil lama, dalil baru yang mengangkat hukum yang diambil daripada dalil yang lama. Jadi ada tiga sini. Al-khitabu ad-dalu ala raf'il hukmi thabiti bil khitabil mutaqaddim. Jadi an-nasku adalah al-khitab, dalil yang baru. Al-khitabul jadid, kalau kita mudahnya kita kata al-kalamul jadid, ucapan baru, firman Allah Ta'ala yang baru. Saya dah sebut tadi, baru tu maksudnya pada nisbah turunnya ayat itu pada Nabi, bukan baru dari sudut kalam Allah Ta'ala sendiri. Sebab tadi istilah hazal kalam qalahu qabla hazal kalam, tak ada istilah begitu. Tidak ada istilah Allah Ta'ala mula-mula pada tahun sekian-sekian berfirman begini, pada tahun yang kesusunnya Allah berfirman begini. Tak. Pada Allah tidak ada istilah dulu, tidak ada istilah yang terkemudian, yang lebih awal. Kerana kesemuanya adalah qadim, iaitu wujud tanpa didahului dengan ketiadaan. Kemudian disebut ala wajhin laulahu. Ala wajhin ay suratuhu, ay suratu hadzal hukm, ala wajhin laulahu, ala wajhin, ala surah, gambarannya adalah laulahu, kalau tidak kerana ia. Siapa kalau tidak kerana dia ni? Lalu kata Imam Al-Hattab, ai laulal khitabus tsani, kalau tidak kerana kalam yang kedua. Firman Allah Ta'ala yang kedua atau sabdaan Nabi yang kedua, kalau tidak kerana khitab yang baharu ini, lakanal hukmu thabita, nescaya hukum akan terus sabit, akan terus kekal dan terus diamalkan. Sebab hukum ini diambil daripada dalil yang lama. Jadi dia bukan diambil dengan akal, dia bukan tak ada dalil, dia ada dalil. Maksudnya kalaulah Allah Ta'ala tidak menurunkan kepada Nabi firman yang baharu yang membatalkan firman yang lama, nescaya kita sampai ke hari ini akan terus berpegang dengan dalil yang lama. Lalu akhirnya hukum yang lama itu pun kita akan amalkan. Contoh tuan-tuan, disebut dalam hadis Nabi satu ketika dahulu masa solat, para sahabat kalau bersembang sama-sama mereka itu tidak membatalkan solat. Itu peringkat awal Islam. Sambil contoh, katakan saya jadi imam, Allahu Akbar, makmum pun angkat takbir. Sedang-sedang tengah semayang tu datang satu orang makmum, dia pun Allahu Akbar, lepas tu tengok kawan sebelah, Assalamualaikum, kaifal hal? Kawan sebelah tu kata, Waalaikumsalam.
Betul, masing-masing tengah semayang tu. Orang sebelah tanya, nahnu al-an fi ayyi raka'ah? Kita ni rakaat ke berapa ni? Ar-raka'atu tsaniyah. Syukran, afwan. Boleh menyembang. Rakaat berapa kita? Rakaat yang kedua. Oh, terima kasih, sama-sama semayang berterusan dan tidak membatalkan sembahyang. Itu yang pernah berlaku kepada para sahabat sewaktu mereka mendirikan solat bersama dengan Nabi SAW. Maknanya tindakan mereka dibenarkan oleh Nabi. Maka dalil yang lama itu adalah apa yang dibenarkan oleh baginda Nabi terhadap perbuatan mereka. Akhirnya Allah SWT tidak lagi membenarkan para sahabat ketika solat berborak-borak sesama mereka. Maksudnya kalau bercakap juga batal sembahyang. Maka datanglah dalil yang kedua yang tidak lagi membenarkan orang Islam untuk solat sambil menyembang sesama mereka. Jadi sudah berlaku pengangkatan hukum yang lama. Apa hukum lama dalam contoh ini? Iaitu boleh menyembang-nyembang dalam solat. Yang mana ia sabit berdasarkan apa yang dibenarkan oleh baginda Nabi. Dalilnya adalah perbuatan baginda Nabi dan izin daripada baginda Nabi SAW. Kalaulah tidak kerana dalil yang baharu, sebab Nabi selepas itu tak membenarkan para sahabat bersembang-sembang sama mereka. Kalau tidak dengan sebab sabdaan baru yang dikeluarkan oleh baginda Nabi, nescaya hukum yang lama, iaitu apa dia boleh menyembang dalam solat, hukum yang lama itu akan terus sabit, akan terus dapat diamalkan sampai bila-bila. Tetapi disebabkan sudah ada dalil yang baru yang mengambil hukum yang lama dan tidak lagi membenarkan kita untuk beramal dengan hukum yang lama, maka akhirnya kita tidak lagi bersembang-sembang ketika sembahyang. Sampai hari ini pun kalau kita tak tahu rakaat berapa pun kita senyap je lah. Kita tengoklah imam nanti bagi salam, kita sebenarnya di rakaat yang keberapa. Sebab tidak boleh menyembang-nyembang di dalam sembahyang. Itu di antara contoh an-naskhu yang berlaku. Jadi kalaulah tidak kerana dalil yang baharu, nescaya hukum yang lama akan terus sabit. Tapi disebabkan dalil yang baharu sudah ada, maka hukum yang lama pun tidak lagi boleh diamalkan. Ma'atarakhihi ay al-khitabis tsani. Dalam keadaan tarakhihi, berlaku kelewatannya. Kelewatannya tu apa dia? Ai al-khitab as-sani, berlaku kelewatan bagi al-khitab as-sani. Dalil yang kedua itu datang lebih lewat. Anhu, daripada siapa? Anil khitabil mutaqaddim, iaitu daripada dalil yang terdahulu. Maknanya syarat an-naskhu adalah hendaklah dalil yang baharu yang menasahkan hukum yang telah diambil daripada dalil yang lama, hendaklah dalil yang baru itu datang lebih lewat daripada dalil yang mula-mula. Tapi katakan ada dua dalil yang datang serentak, cuma walaupun datang serentak, yang dibaca yang kedua itu akan membatalkan yang pertama, itu tidak dipanggil an-naskhu. Itu dipanggil at-takhsis. Itu dipanggil at-takhsis. Kerana dalil yang kedua walaupun dia mengangkat hukum bagi dalil yang pertama, tetapi kedua-duanya datang secara serentak. Tidak ada senggang waktu di antara yang mula-mula dengan yang kedua. Maka ketika itu proses ini tidak dinamakan an-naskhu, sebaliknya dinamakan at-takhsis. Okey. Alhamdulillah, itu secara kasar berkenaan dengan definisi an-naskhu. Jadi kalau kita tengok dalam matan, maknanya an-naskhu ni apa dia? Dalil yang baru. Dalil yang baru itulah an-naskhu. Dan ini bukan an-naskhu. Kalau ikut dalam definisi Imam Al-Hamain, wahadduhu ay wahaddun naskhi al-khitabu dallu ala raf'il hukmi thabiti bil khitabil mutaqaddim ala wajhi laulah lakana thabitan ma'a tarakhihi anhu. Jadi ketika didatangkan definisi bagi an-naskhu, kata beliau an-naskhu adalah dalil yang kedua. Maksudnya dalil yang kedua itu dinamakan an-naskhu. Sedangkan realitinya dalil yang kedua tidak dinamakan an-naskhu, dia dinamakan nasikh, bukan an-naskhu. Manakala dalil yang mula-mula dipanggil mansukh. Jadi dalil yang
pertama itu, dari yang mula-mula dinamakan mansukh. Manakala dalil yang kedua yang datang lewat yang membatalkan dalil yang pertama, dalil yang kedua adalah an-nasikh. Bukannya an-naskhu. Jadi ada beza di antara an-naskhu dengan an-nasikh. Tetapi Imamul Haramain Al-Juwaini telah mendatangkan definisi an-naskhu, dan secara zahir kita akan faham bahawa an-naskhu berdasarkan ucapan Imamul Haramain Al-Juwaini adalah dalil yang kedua itu. Yang contoh kita tadi, bila Nabi SAW satu ketika tu para sahabat, ada seorang sahabat tu, beliau sebelum ni pernah sembahyang bersama dengan Nabi sambil menyembah dalam sembahyang lah. Lepas tu beliau akhirnya telah berhijrah ke Habsyah. Bila balik daripada Habsyah, berapa tahun dah tak bertemu dengan Nabi. Akhirnya beliau sampai ke Al-Madinah dan beliau pun mendirikan solat. Beliau ingat sembahyang masa tu masih lagi seperti dahulu. Lalu akhirnya beliau pun menyembang dengan kawan sebelah. Udahnya semuanya pakat buat isyarat supaya jangan bercakap. Sampai dia kata, apa kena ni? Selepas tu Nabi pun menyatakan kepada sahabat tadi bahawa sembahyang tidak ada lagi ucapan-ucapan manusia. Semuanya adalah ucapan kepada Allah sahaja. Tidak ada boleh ucapan sesama manusia di dalam solat. Jadi dalil yang kedua yang disebut oleh Nabi, sebelum ni Nabi pernah benarkan. Dalil yang membenarkan itu dipanggil mansukh. Manakala dalil yang kedua yang tidak membenarkan seseorang yang solat bercakap-cakap dalam solat, dalil yang kedua kalau ikut definisi Imam Al-Haramain, ia adalah an-naskhu, sedangkan ia bukan an-naskhu, dia adalah an-nasikh. Jadi seakan-akan Imamul Haramain sudah silap di dalam kenyataan beliau. Tetapi kata para ulama, bukan Imam Al-Haramain silap, tetapi Imam Al-Haramain menyebut definisi ini secara majaz. Sebab an-nasikh itu dia agak apa orang kata apa, agak sinonim dengan proses pemansuhan itu. Proses pemansuhan itu dinamakan an-naskhu. Manakala dalil yang menasahkan itu pula, yang membatalkan hukum yang lama pula, dinamakan an-nasikh. Dinamakan sebagai an-nasikh. Jadi sebabkan di antara an-nasikh dengan an-naskhu itu sendiri adalah terlalu rapat, walaupun dua benda yang berbeza, maka dinamakan ataupun didatangkan definisi seakan-akan an-naskhu adalah dalil yang menasahkan. Macam contohlah tuan-tuan, orang yang memukul dengan perbuatan itu sendiri. Orang yang memukul dengan perbuatan pukulan itu. Perbuatan pukulan itu dipanggil masdar. Dipanggil masdar. Kita kata pukulan. Tetapi pukulan itu sangat rapat dengan orang yang memukul. Kalau tak ada orang yang memukul, kalau orang yang memukul tak wujudlah an-naskhu, ad-darbu, pukulan itu. Maka disebabkan antara fa'il dengan masdar itu sangat sinonim, maka kadang-kadang didatangkan ucapan seakan-akan nak didatangkan definisi bagi an-nasikh. Contoh, rupanya didatangkan definisi bagi an-naskhu atau sebaliknya. Kerana saling sinonim, sangat lazim melazimi walaupun kedudukannya berbeza. Sebab ada beza di antara orang yang memukul dengan perbuatannya. Perbuatannya bukan zat orang yang memukul. Orang yang memukul bukan hakikat bagi perbuatan. Jadi dua beza. Perbuatan yang terhasil daripada orang yang memukul, maka orang yang memukul pula adalah orang yang menghasilkan pukulan tersebut. Jadi an-naskhu adalah proses pemansuhan itu sendiri. Manakala yang menasahkan adalah dalil yang kedua. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita akan tengok apa yang akan disebut oleh Imam Al-Hattab. Beliau nak jelaskan, dan kita dah sebut tadi secara kasar. Sekarang Imam Al-Hattab nak jelaskan bahawa definisi yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain itu definisi bagi nasikh, bukan definisi bagi an-naskhu. Sedangkan pada awal ucapan Imam Al-Haramain beliau sebut wan-naskhu. Wa amma an-naskhu fa ma'nahu al-izalah. Adapun an-naskhu maknanya secara bahasa adalah al-izalah. Kemudian disebut wa hadduhu, maka
definisi bagi an-naskhu, kita akan faham definisinya itu kembali kepada an-naskhu. Tiba-tiba didatangkan definisi bagi an-nasikh. Jadi orang mungkin salah faham. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata beliau, wa hadzal ladzi dzakarahu rahimahullahu ta'ala huwa haddun lin-nasikhi. Apa dan definisi ini iaitu apa? Al-khitabu dallu ala raf'il hukmi thabiti bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana thabitan ma'a tarakhihi anhu. Ini, definisi ini yang telah disebutkan oleh beliau, iaitu disebutkan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, itu adalah definisi bagi an-nasikh. Kata beliau, huwa haddun lin-nasikh, dan sebagai nuskhah huwa haddun nasikhi. Ini adalah definisi bagi an-nasikh, bukan definisi bagi an-naskhu. Ada beza di antara an-nasikh, iaitu dalil yang memansuhkan, dengan an-naskhu, iaitu proses pemansuhan itu sendiri. Lalu kata beliau, walakinnahu yu'khazu minhu haddun naskhi. Walaupun Imam Al-Haramain Al-Juwaini ketika mendatangkan definisi di atas hanya mendatangkan definisi bagi an-nasikh, tetapi definisi bagi an-naskhu dapat dicedok, dapat difahami daripada definisi an-nasikh. Walaupun Imam Al-Haramain tidak mendatangkan definisi bagi an-naskhu, kata Imam Al-Hattab, tetapi bila beliau datangkan definisi an-nasikh, kita terus dapat memahami dan dapat mencungkil daripada definisi ini akan definisi bagi an-naskhu. Walakinnahu yu'khadhu minhu, ay yu'khadhu min haddin nasikhi haddun naskhi. Walakinnahu yu'khadhu minhu haddun naskhi. Lalu kata Imam Al-Hattab, walaupun begitu, tetapi sekalipun yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain adalah definisi bagi an-nasikh, diambil daripadanya, iaitu daripada definisi an-nasikh akan definisi an-naskhu. Bila Imam Al-Haramain datangkan definisi an-nasikh, apa dia an-nasikh? Al-khitabu dalu ala raf'il hukmi thabiti bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana thabitan ma'a tarakhihi anhu. Definisi an-nasikh ini kita secara automatik dapat tahu apa dia definisi an-naskhu. Lalu kata beliau, wa annahu, dan sesungguhnya definisi bagi an-naskhu pula yang diambil, yang boleh difahami daripada definisi an-nasikh. Ini maknanya ini kenyataan yang didatangkan. Kalau ikut asal kenyataan ini, kenyataan Imam Al-Mahalli, cuma ada penambahan dan diubah suai oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki. Wa annahu, ay wa anna an-naskha raf'ul hukmi, aw wa anna haddan naskhi raf'ul hukmi thabiti bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin akhar laulahu lakana thabitan ma'a tarakhihi anhu. Jadi Imam Al-Hattab dan yang beliau telah pun mengubah suai dan menjelaskan definisi yang didatangkan oleh Imam Al-Mahalli rahimahullah SWT. Jadi Imam Al-Hattab Al-Maliki sebut an-naskhu, definisi dia apa? Walaupun Imam Al-Haramain tak datangkan, tapi kita boleh faham daripada definisi an-nasikh yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain. Jadi an-naskhu adalah raf'ul hukmi, pengangkatan hukum itu sendiri. Kalau an-nasikh, dalil yang mengangkat. Tetapi situasi yang berlaku itu dinamakan an-naskhu. Jadi an-naskhu adalah raf'ul hukmi thabiti, mengangkat pengangkatan hukum. Pengangkatan di sini maksud dia penghilangan. Al-izalah, an-naskhu sama ar-raf'u sama erti dengan al-izalah. Jadi raf'ul hukmi as-sabit. Cuma betapa para ulama kita sangat orang kata apa, sangat begitu beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak digunakan kalimah al-izalah di dalam definisi an-naskhu.
Walaupun izalah di sini sama erti dengan ar-raf'u. Cuma disebut ar-raf'u. Sebab bila izalah macam benda yang lama tu sudah dihapuskan, maknanya tak berguna. Contoh kita ada barang lama, kita pun buang, saya lupuskan benda tu. Maknanya benda tu macam tak berguna. Sedangkan tak boleh kita kata ada ayat Quran ataupun hadis Nabi yang dulu berguna sekarang tak berguna. Itu su'ul adab ma'a Rasulillah, su'ul adab ma'a Allah Azza wa Jal. Satu sifat tidak beradab dengan Allah dan Nabi SAW. Lalu oleh kerana al-izalah sama erti dengan ar-raf'u, walaupun ar-raf'u pada asalnya angkat. Tapi bila angkat, contoh macam ni pen. Saya angkat letak tempat lain atau saya buang terus. Orang Minang kata lantiang terus ya. Ambil pen ni buang terus. Jadi berlaku angkat tu. Berlaku proses pengangkatan. Cuma bukan tekan angkat dan buang. Tak guna dah. Lalu bila angkat dia dia ada unsur meninggikan. Dan ini sesuai bagi Allah dan juga bagi Nabi SAW. Jadi disebut mengangkat hukum. Maksudnya hukum ini dimuliakan. Tetapi dengan maksud sudah tidak lagi boleh dilaksanakan. Subhanallah. Jadi digunakan kalimah raf'ul hukmi sabiti, pengangkatan satu hukum yang hukum itu telah sabit. Hukum yang telah sabit, yang telah berkuat kuasa satu ketika dahulu, sabit dengan apa? Bi khitabin mutaqaddim. Maksudnya bi khitabin mutaqaddim. Ba pada kalimah bi khitab itu berkait atau berta'alluq dengan kalimah as-sabiti. Bukan berkait dengan kalimah ar-raf'u. Dia punya muta'allaq bagi kalimah bi ni pada huruf ba ni, dia muta'allaq dia adalah kalimah as-sabit. Ai hadzal hukmu kan sabitan kana yasbutu bi khitabin mutaqaddim. Jadi diangkat satu hukum yang hukum itu satu ketika dahulu telah sabit dengan dalil yang terdahulu. Maksudnya dengan sebab dulunya ada dalil, maka daripada dalil itu diambil hukum yang lama tersebut. Namun disebabkan datang an-nasikh telah mengangkat hukum itu dan hukum itu sudah tidak lagi boleh kita laksanakan. Jadi an-naskhu adalah pengangkatan suatu hukum yang telah sabit, as-sabiti bi khitabin mutaqaddimin, yang telah sabit dengan dalil yang terdahulu. Bi khitabin akhar. Kali ini kalimah bi khitabin akhar, ba pada kalimah bi khitab ini dia berta'alluq, dia berkait dengan kalimah raf'u pula. Subhanallah, digunakan bi khitabin mutaqaddimin, bi khitabin akhar. Tetapi bi khitabin mutaqaddim berkait dengan kalimah as-sabit, manakala bi khitabin akhar berkait dengan kalimah raf'u. Maksud dia, Imam Al-Hattab nak beritahu, proses pengangkatan hukum yang hukum itu telah sabit, yang telah sabit daripada dengan dalil yang terdahulu. Maksud dia, hukum itu diambil, diistimbat daripada dalil yang terdahulu. Proses pengangkatan itu berlaku sebab apa? Sebab ada khitab yang lain. Pengangkatan hukum itu disebabkan ada dalil yang lain. Jadi bi khitabin akhar tu mesti kita kata sebab raf'il hukmi sabit huwa wujudu khitabin akhar. Fa wujudu khitabin akhar yusabbibu raf'al hukmi sabit bi khitabin mutaqaddim. Disebabkan ada dalil yang lain, dalil yang kedua. Dalil yang kedua itu telah menyebabkan berlakunya pengangkatan hukum yang telah sabit satu ketika dahulu dengan dalil yang lama. Seronok baca kitab Arab ni tuan-tuan. Kita akan berhati-hati untuk memahami setiap ucapan yang digunakan oleh para ulama kita. Ba bi khitabin mutaqaddimin, bi khitabin akhar. Apa kaitan bi khitab ni? Dia kait dengan kalimah sabit ke dia berkait dengan kalimah rafa'? Sebab kalau kita salah dalam memahami, kita akan salah dari segi erti. Okey, lanjutannya laulahu, kalau tidak kerana ia, laulahu, kalau tidak kerana apa? Laulal khitabul akhar, kalau tidak kerana khitab yang lain itu, khitab yang baru itu, firman yang baru itu, sabdaan Nabi yang baru itu, kalau tidak kerana dalil yang baru itu,
lakana sabitan, ay lakana al-hukmu sabitan. Nescaya hukum yang satu ketika dahulu telah pun sabit akan terus sabit sampai ke hari ini. Tetapi disebabkan ada dalil yang baharu, maka disebabkan ada dalil yang baharu, berlakulah proses pengangkatan hukum yang diambil daripada dalil yang lama tersebut. Lakana sabitan ay lakana al-hukmu sabitu bi khitabin mutaqaddimin sabitan ma'a tarakhihi anhu, dalam keadaan ataupun berserta dengan, ataupun kita boleh kata berlaku dari sudut dalil lama dengan dalil baru ni, berlaku tarakhihi anhu. Tarakhi al-khitab al-thani anil khitabil mutaqaddim. Berlaku kelambatan, berlaku jarak masa di antara dalil tarakhihi, dalil yang tarakhi al-khitab al-thani. Berlaku kelambatan masa, berlaku jarak masa antara dalil yang baru daripada dalil yang lama. Maksudnya berlaku kelambatan bagi dalil yang baru daripada anhu ay anil khitabil mutaqaddim. Jadi di antara an-nasikh dan juga al-mansukh, an-nasikh adalah dalil yang baharu, manakala mansukh adalah dalil yang lama. Di antara nasikh dan mansukh itu ada senggang waktu. Maksudnya dah turun dulu firman Allah yang pertama, tak lama lepas tu atau mungkin lama sungguh, tak kisahlah. Yang penting berlaku senggang masa, berlaku pula penurunan yang baru, yang penurunan baru ini mengangkat hukum yang telah sabit daripada dalil yang lama. Lalu kata beliau, seterusnya setelah beliau Imam Al-Hattab Al-Maliki menjelaskan definisi bagi an-naskhu, beliau menyatakan wa na'ni bi raf'il hukmi raf'u ta'alluqihi bi fi'lil mukallaf. Kami maksudkan dengan pengangkatan hukum. Sebab maksud pengangkatan hukum ni apa dia? Menghilangkan hukum. Pemusnahan. Itulah bahasa. Sebab tu para ulama tak guna kalimah izalah. Sebab izalah memang pemusnahan. Dan itu tidak sangat layak bagi kalam Allah dan juga kalam baginda Nabi SAW. Seakan-akan kalam Allah dan kalam Nabi tidak berguna. Tapi maksud pengangkatan tu, maksud dia hukum tu sudah tidak lagi berkuat kuasa. Jadi kata beliau, wa na'ni bi raf'il hukmi, yang kami maksudkan dengan diangkat hukum. Angkat hukum maksudnya dihilangkan hukum. Sedangkan satu ketika dahulu kita telah mempelajari bahawa hukum adalah khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i awit takhiri awil wad'i. Hukum adalah firman Allah Ta'ala yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Hukum adalah sesuatu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Contoh Allah Ta'ala sebut aqimus salah. Jadi firman Allah Ta'ala yang kita dengar, aqimus salah itu, firman ini adalah hukum. Berbeza dengan alif lam mim. Alif lam mim walaupun ia firman Allah tetapi tidak dinamakan hukum, kerana ia tidak berkait dengan perbuatan kita. Kalau ada firman Allah atau sabdaan Nabi yang menyatakan bahawa perbuatan tertentu boleh buat atau tak boleh buat, maka itu dinamakan firman itu atau sabdaan Nabi ketika itu dinamakan al-hukmu. Jadi bila maksud diangkat hukum, seakan-akan hukum sudah binasa, sedangkan hukum adalah khitabullah. Hukum adalah firman Allah. Mana boleh firman Allah binasa? Sebab kalau berlaku pada firman Allah binasa, maka berlakulah sifat baharu pada kalam Allah. Sedangkan kalam Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah seperti zat Allah, iaitu kedua-duanya adalah qadim. Dia kait sikit dengan ilmu akidah. Ilmu akidah berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebagaimana Allah qadim, kalam Allah juga qadim. Qadim maksud dia wujud tanpa ada permulaan. Tidak ada didahului dengan ketiadaan. Wujud sedia kala dan akan berterusan sampai bila-bila. Tidak ada unsur kemusnahan pada zat dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila sebut diangkat hukum, hukum pula adalah firman Allah atau sabdaan Nabi yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Mungkin orang faham, oh maknanya firman Allah ni kadang-kadang hilang lah. Kadang-kadang sudah tiada lah. Dulu ada, sekarang tak ada. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki,
yang kami maksudkan dengan diangkat atau berlaku proses penghilangan hukum itu bukan hukum yang dihilangkan, tetapi ikatan di antara hukum dengan perbuatan mukallaf itu yang dihilangkan. Allahu akbar. Kata beliau, wa na'ni bi raf'il hukmi raf'u ta'alluqihi bi fi'lil mukallaf. Jadi maksud raf'ul hukmi bukan al-hukmu khalas mafish. Hukum sudah tidak wujud. Sebaliknya hukum tetap wujud, tetapi tali yang mengikat antara kita dengan hukum itu yang diputuskan. Sebab firman Allah itu ada. Dan apabila firman Allah itu adalah hukum, maknanya dia berkait, dia ada seperti ikatan di antara hukum dengan perbuatan kita. Maka disebabkan firman Allah Ta'ala itu atau sabda Nabi itu berkait dengan, dia ada ikatan antara firman Allah dengan perbuatan kita, maka firman Allah itu dinamakan hukum. Apabila berlaku an-naskhu, bukan hukum itu dihilangkan, sebab hukum itu firman Allah Ta'ala. Dan firman Allah adalah qadim. Tetapi yang dihilangkan itu adalah hubung kait. Kalau dulu hukum itu ada hubung kait dengan perbuatan mukallaf. Tetapi apabila hukum itu dimansuhkan, bermaksud hukum itu dia tidak lagi menjadi hukum, sebaliknya dia kekal sebagai kalamullahil qadim. Dia kekal sebagai firman Allah dan dia tidak lagi berkait dengan perbuatan kita, maka dia adalah kalam Allah dan dia bukan hukum. Kerana semua hukum adalah kalam Allah, tetapi bukan semua kalam Allah adalah hukum. Semua sekali saya sebut, semua hukum adalah kalam Allah, sebab hukum adalah sebarang firman Allah. Begitu juga sabda Nabi yang berhubung kait dengan perbuatan kita, perbuatan mukallaf. Sama ada firman itu menceritakan bahawa perbuatan tertentu kena buat atau jangan buat. Apabila hukum itu sudah mansukh, sudah berlaku an-naskhu, maknanya hukum itu bertukar status. Daripada dahulunya dia adalah kalam Allah merangkap al-hukmu, kali ini dia bukan lagi dianggap al-hukmu, tetapi dia masih lagi kalamullah. Kerana yang diputuskan, yang dihilangkan adalah hubungan ataupun ikatan tali ataupun perkaitan di antara kalam Allah dengan perbuatan kita. Sebab tu disebut di sini wa na'ni bi raf'il hukmi raf'u ta'alluqihi. Yang kami maksudkan dengan pengangkatan hukum adalah pengangkatan hubung kait, ta'alluq, hubung kait bagi hukum tersebut terhadap perbuatan mukallaf. Dulu hukum itu dia mempunyai hubung kait dengan perbuatan mukallaf. Kali ini sudah diputuskan hubung kait itu, maka sudah tidak ada lagi hubungan di antara perbuatan mukallaf dengan firman Allah Ta'ala tersebut. Dan firman Allah Ta'ala sebut pun sudah tidak lagi selepas berlaku an-naskhu dinamakan al-hukmu, sebenarnya dinamakan sebagai kalamullah sahaja. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga kita dapat memahami dengan baik perbahasan ini, dan kebetulannya kami di Malaysia, mungkin ada yang ikut ni daripada Mesir. Kami di Malaysia dah masuk waktu asar dan insya-Allah kita berhenti setakat ini dahulu. Insya-Allah pertemuan akan datang kita akan meneliti perincian bagi definisi an-naskhu. Sebab Imam Al-Hattab akan sebut, kami sebut raf'ul hukmi, apa sebenarnya yang kami inginkan? Kami sebut bi khitabil mutaqaddim, apa yang kami inginkan? Jadi kami sebut ma'a tarakhihi anhu, apa sebenarnya yang ingin dijelaskan? Insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan menelitinya secara lebih halus. Namun alhamdulillah pada hari ini kita dah tahu apa definisi an-nasikh, apa pula definisi an-naskhu, dan apa maksud raf'ul hukmi. Alhamdulillah, semoga dapat difahami dengan baik dan semoga ianya bermanfaat untuk kita untuk dalam mempelajari ilmu usul fiqhi insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, nampak gaya tu macam tak ada soalan. Ada ke soalan? Tengok jap. Kalau tak ada soalan, kita mungkin menangguhkan majlis kita sementara. Dan insya-Allah pertemuan akan datang kita akan sambung dengan perbahasan ini. Mungkin tuan-tuan kata tu dia daripada yang ni kita hanya sampai kepada raf'u ta'alluqihi bi fi'il mukallaf.
sikit ni yang sampai sejam. Begitulah tuan-tuan ya. Sebab nak belajar ni syarat ni memang tulus zaman ya. Sebab tu kalau kita baca laju-laju kita boleh khatam, tapi perincian tu mungkin kita tak akan dapat memahami dengan baik. Sebab tu ilmu ni perlu diulang, perlu terus dipelajari, dan bila tulus zaman ni, bila masa ilmu ni perlu kepada masa yang panjang, itu yang kadang-kadang ada orang tidak sanggup Tapi bagi mereka yang sanggup untuk terus berada dalam ilmu dalam tempoh waktu yang panjang, moga-moga mereka di antara calon mereka yang akan ditabalkan oleh Allah sebagai para ulama bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bermanfaat. Insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk kepada perbahasan faqauluna raf'ul hukmi yashmalun naskha wa ghairahu kama sayati bayanuhu insya-Allah subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Saya mohon kemaafan kalau dalam ucapan saya ada ucapan-ucapan yang tak jelas, ucapan-ucapan yang mungkin menyinggung perasaan hati tuan-tuan. Saya mohon kemaafan. Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala seluruhnya. Kita tangguhkan majlis kita bersama-sama dengan kita berselawat ke atas kekasih hati kita, orang yang begitu kita rindui, yang paling kita rindui, lebih kita rindu lebih daripada yang lain, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada baginda, moga-moga Allah berselawat pula pada kita, moga-moga Nabi juga berselawat kepada kita, moga-moga dinaikkan darjat kita, diampunkan dosa kita, dan diberikan syafaat baginda Nabi di akhirat kelak. Allahumma amin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته